Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sound check. Ingat tak suara saya? Dengar. Okey, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan dia dapat kita bersama-sama pada malam ni. Alhamdulillah kita ada 20 orang. Terima kasih tuan-tuan kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. InsyaAllah program kita ni akan berlangsung dalam masa sejam. Saya akan bagikan kepada 3 segmen. Pertama ialah segmen pengenalan syarikat Quarter Metal, apa itu Quarter Metal. Kemudian saya akan share dengan tuan-tuan sedikit tentang produk-produk. Kita ada 3 produk. Kemudian saya akan tunjukkan sistem sebenar yang ada dekat dalam Quarter Metal supaya tuan-tuan akan lebih jelas lagi lah, akan lebih nampak lagi. Okey, kita tak payah buang masa. InsyaAllah nanti sikit-sikit nanti makin ramai lah yang akan join kita punya kelas pada malam ni, insyaAllah. Okey, macam mana keadaan cuaca dekat tempat tuan-tuan? Hujan lagi tak? Kita yang mana dekat Pantai Timur ni dah start banjir kan? Alhamdulillah dekat kawasan rumah saya ni mendung lah, macam nak hujan tadi tapi tak jadi pula. So hopefully semua jaga apa tu diri masing-masing lah, jangan sampai terkena bencana-bencana ataupun perkara-perkara yang tidak diingini lah kan. Kita baru-baru ni dah tanah runtuh lah kan. Ini banjir pun saya dengar pun dah ada yang lemas kan. Jadi kita jagalah masing-masing punya diri kan. Okey, alhamdulillah. Nampak tak slide saya? Boleh tak bagi feedback sikit dekat chat room? Nampak tak slide yang saya kongsikan? 4 cara buat untung dengan emas. Tolong bagi feedback sikit, kita ada 30 orang. Boleh type 1 ke? Boleh type 1 dekat chat room. Kalau nampak slide yang saya share. Okey, nampak. Okey, terima kasih. Okey, sebelum saya mulakan ataupun terus kepada kita punya slide, saya nak memperkenalkan diri saya. Okey, terima kasih Puan Zainab, Umi Zain. Terima kasih. Saya nak memperkenalkan diri saya. Nama saya Husaini bin Muhammad Ali. Dah tua dah. Bukan muda lagi, dah tua dah. Saya dah 50 dah, umur saya 51 dah. Jadi pengalaman saya sebelum ni sebenarnya dah masuk tahun ke-16 lah. Sebelum tu 15 tahun saya kerja kilang, makan gaji, kerja kilang, daripada kilang perabot pergi ke kilang kertas, macam-macam kilang lah saya kerja. Kemudian tahun 2007 saya decide untuk buat bisnes. Saya mulakan bisnes saya itu dengan bisnes takaful lah. Dengan bisnes takaful, alhamdulillah sampai sekarang masih lagi ada agensi sendiri, ada beberapa office, ada beberapa orang kaki tangan. Tapi untuk Quantum Mental ni saya bermula pada tahun lepas, bulan Julai, 5 hari bulan Julai. Tapi minat saya dengan emas ni, dalam penyimpanan emas ni dah lama. Saya simpan emas bila saya mula kahwin dulu, dah mula menyimpan emas secara fizikal tahun 1996. Saya dah jumpa emas harga RM28 1 gram. Tahun 2000 saya dah jumpa harga RM34, RM33. Jadi dah lama saya menyimpan emas ni, jadi saya dah tengok pergerakan harga emas ni. Alhamdulillah di Quarter Metal ni saya lebih develop agensi ataupun melahirkan dealer-dealer baru, dan pangkat saya di Quarter Metal ni adalah dealer developer. Doakan saya dalam Quarter Metal dia ada pangkat-pangkat. Lepas dealer developer, lepas tu kita ada merchant. Doakan saya jadi merchant cepat-cepat, saya kurang sikit je lagi insya-Allah.
Okey, ini adalah pencapaian peribadi saya. Saya tunjuk ni bukan apa bukan nak bangga diri ke ataupun nak menunjuk-nunjuk ke, tak ada. Ini lebih kepada nak bina kepercayaan tuan-tuan lah. Daripada segi apa tu keupayaan saya dalam buat sharing dengan tuan-tuan dan juga keupayaan serta ataupun credibility saya membina agensi ataupun membina ejen-ejen baru ataupun membuat dealer-dealer baru, melahirkan dealer-dealer baru. Alhamdulillah saya diiktiraf sebagai seorang tenaga pengajar yang sangat berpengalaman dalam pengurusan agensi, dan sekarang ni telah sedang menguruskan 6 buah syarikat dengan kaki tangan melebihi 30 orang. Tak dengar suara saya? Sofia dengar tak Sofia? Yang lain-lain dengar tak suara saya? Dengar. Jelas. Okey. Cuba kuatkan speaker tu, takut speaker speaker tak kuat, ataupun klik balik dekat gambar mikrofon tu, pilih wifi ataupun apa tu, dia ada dua tu, wifi ataupun apa lagi satu pun saya tak ingat. Tapi pilih salah satu tu, insyaAllah lepas tu akan dengar. Join audio. Okey, kemudian kenapa saya bukan beralih arah sebenarnya. Saya bila dah umur 50, saya melihat potensi peluang-peluang baru dalam bisnes. Tapi saya suka dengan emas ni sebab saya kan tadi saya cakap saya dah lama simpan emas, cuma tak ada peluang aja nak jadikan sebagai bisnes. Tapi bila saya jumpa dengan Quarter Metal ni, dia lebih menarik minat saya lah untuk menjalankan perniagaan di Quarter Metal ni, sebab emas ni dia sentiasa relevan. Emas ni sentiasa relevan daripada dulu sampai sekarang, daripada mak-mak kita atau atuk kita. Emas ni memang sentiasa relevan sebab emas ni dia mewakili kekayaan dan juga boleh ditunaikan. Dia diiktiraf sebagai mata wang. Dia pergi-pergi mana-mana satu dunia ni, kalau kita pakai emas, insya-Allah akan diterima di mana-mana pun. Kalau pergi Mekah, tak ada duit boleh bawa emas. Tidak boleh dimusnahkan, kita bakar ke kita apa pun, dia tetap juga emas. Dia cair, dia tetap jadi emas. Dia sejuk, dia emas juga. Dia melindungi nilai daripada inflasi dan mata wang. Okey, ini bercakap tentang inflasi ni tuan-tuan. Emas ni dia kalis inflasi. Emas ni kalau ini ada satu kronologi biasalah, mana-mana peniaga emas dia akan cerita macam mana 1 dinar emas boleh membeli seekor kambing. Daripada zaman Rasulullah lagi 1400 tahun dulu, 1 dinar emas ni lebih kurang 4.25 gram. Lebih kurang dalam 1300, 1400 sekarang boleh beli seekor kambing daripada dulu sampai sekarang. Maksudnya daripada segi nilai tu, berat dia sama, dia punya nilai itu tetap sama dengan dulu dengan sekarang. Kita tetap boleh membeli barang yang sama. Kalau kita nak berbandingkan dengan duit kita RM10 10 tahun lepas dengan sekarang, sangat-sangat berbeza daripada segi nilai dia. Walaupun RM10 sama, tapi nilai dia dah berbeza sebab kenaikan harga barang disebabkan oleh inflasi. Mempunyai nilai intrinsik, logam penyimpanan nilai terbaik sepanjang zaman, juga logam yang berharga dan sumber alam yang terhad. Itulah kenapa emas ni. Jadi kenapa saya suka bisnes emas ni, sebab dia relevan. Sentiasa relevan. Sofia, jaga Sofia ni. Betul? Mute kan? Okey, itu kenapa emas. Lagi satu, kalau kita tengok harga emas, macam saya cakap tadi, saya dah lama simpan emas. Saya dah jumpa harga emas RM28, RM27 1 gram. Kalau kita tengok daripada tahun 2000, mungkin ada kat sini yang lebih kurang bayi saya, mungkin dah jumpa. Tahun 2000 sekitar RM35-34 1 gram. Dan hari ni RM253 segram. Bermakna kenaikan itu melebihi 600% dengan kadar purata kenaikan setiap tahun sekitar 20 ke 25%. Ini kalau kita tengok statistik ni, daripada 2002 ke 2017 pun melebihi 400%. Jadi dengan arti kata lain, harga emas ni akan sentiasa naik.
Walaupun dia kalau kita tengok macam tim saya, kita hari-hari ada update harga emas kan. Setiap pagi pukul 6.30, pukul 7 dah start update harga emas. Kalau kita tengok turun, memang ada naik, memang ada turun, ada naik, ada turun. Tapi sebenarnya daripada segi range dia, dia akan naik setiap tahun tu kan. Setiap kita akan emas tahunan tu kan, kita akan nampak peningkatan harga emas. Okey, ini adalah laman web kita. Platform ataupun platform yang kita akan gunakan untuk kita punya aktiviti jual beli emas yang lebih dikenali sebagai Quantum Metal. Dia punya website dia warna biru, www.quantummetal.com.my. Okay, so dekat dalam website ni macam-macam info yang kita boleh dapat lah. Harga emas, kita boleh tahu juga latar belakang syarikat. Betul tak betul syarikat Quantum Metal ni, adakah syarikat Quantum Metal ni scam ke apa ke kan. Kita boleh dapatkan maklumat daripada sini, dan kita boleh juga dapatkan maklumat-maklumat daripada lain-lain website. Dan yang paling best sekarang ni, kita kan di zaman IT, Information Technology, jadi senang sangat kita nak dapat maklumat tentang Quantum Metal ni. Sama ada Quantum Metal ni syarikat yang betul-betul genuine ataupun syarikat yang scammer. Sebenarnya daripada segi emas tu dia tak jadi masalah. Yang jadi kerisauan orang ramai ialah platform yang kita akan gunakan. Mungkin bagi orang dia tak pernah dengar lagi tentang Quantum Metal ni. Padahal Quantum Metal ni dia dah lama kat Malaysia ni, tapi mungkin tak pernah dengar sebelum ni kan. Yang itu mungkin menjadi kerisauan. Tapi insya-Allah saya akan sikit-sikit cerita dengan tuan-tuan latar belakang syarikat dan sebagainya, supaya tuan-tuan akan lebih yakin dengan syarikat Quantum Metal ni. Waalaikumsalam. Okey. Dah lama kan saya tak bersiaran. Badan tak sihat. 3 minggu juga saya tak apa-apa sihat dah kan. Demam, batuk lah. Okey, kita dengarkan sikit sudutan daripada TV Al Hijrah ni pada 13 Februari awal tahun tu hari kan, tentang usaha sama antara Dewan Perdagangan Islam Malaysia dan juga Quantum Metal. Tujuan saya tunjuk ni untuk membina lebih keyakinan tuan-tuan terhadap platform Quantum Metal yang akan kita gunakan ni. Dengarkan sama-sama. Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM dengan kerjasama syarikat Quantum Metal Sdn Bhd membangunkan platform jual beli produk emas secara digital. Presiden DPIM Muhammad Sahar Mat Din berkata platform jual beli patuh syariah itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap ekonomi umat Islam. InsyaAllah dengan adanya platform digital yang berasaskan produk syariah ataupun kelulusan syariah yang pertama di dunia, ini yang saya nak tekankan. Produk emas patuh syariah dengan menggunakan instrumen tawaruk murah pun komoditi murabahah. 3 produk yang diperkenalkan melalui kerjasama itu ialah Gold Saving Account GSA, Gold Convert Account GCA dan Gold Asset. Muhammad Sahar berkata DPIM ketika ini sedang giat mengadakan pelbagai aktiviti pemakluman dan sesi perkongsian seperti taklimat, sesi latihan dan pengiklanan di seluruh negara berkenaan platform jual beli emas tersebut. Beliau ditemui media hari ini pada majlis menandatangani perjanjian kerjasama strategik perniagaan antara DPIM dan Quantum Metal. Okey, itu tadi kita bersikit tentang sebenarnya ada banyak sudutan-sudutan berita pasal ni, tapi saya tunjukkan satu saja untuk tak nak buang masa kan. Dan sedikit tentang profil syarikat. Okey, sebenarnya syarikat Quantum Metal ni dah lama semenjak 30 Julai tahun 2012 lagi dengan modal berbayar 10 juta. Quantum Metal juga merupakan peserta perdagangan komoditi Bursa Suk Asila. Nanti kan saya akan cerita sikitlah apa itu Bursa Suk Asila. Quantum Metal juga merupakan pembekal sistem dagangan emas untuk bank-bank tempatan. Sistem dia bekalkan, dan juga membekal emas premium 999.9 ke bank tempatan, badan kerajaan dan juga peniaga. Dia ada beberapa bank yang Quantum Metal menjadi pembekal .
Kemudian kita punya Majlis Penguasaan Syariah kita ada tiga sebenarnya buat masa sekarang ni. Kita ada Isra' konsultansi dan juga Tawafuk. Tawafuk konsultansi ini untuk memastikan produk-produk kita patuh syariah. Okey, ini ialah SSM. Ini ialah syarikat. Ibu pejabat ada di Pulau Pinang. Sebenarnya ni gambar lama, ada yang gambar baru. Tak sempat saya nak update. Kemudian ada branch di Johor Bahru, di Kuching, dan juga ada juga di Kota Kinabalu. Kita ada branch di Kota Kinabalu. Ini ialah kita punya pengasas dan pengurusi eksekutif Datuk Lim Kosun, seorang yang berpengalaman dalam komponen elektronik cyanida kalsium emas yang digunakan pakai dalam industri penyaluran emas dan juga pembangunan sistem pemulihan emas daripada ni dalam elektronik sistem. Dan paling penting sekali ialah orang yang menjalankan bisnes ni, iaitu kita punya CEO, Kota Metal punya pengerusi, iaitu Haji Kamarizaman bin Johari. Beliau ni punya pengalaman hampir lebih 30 tahun di Bank Negara, merupakan bekas pengarah Jabatan Pembangunan Keuangan dan Perusahaan Bank Negara Malaysia. Adalah sikit-sikit tentang profil dia ni, tahun 82, tahun 90, 92 dan juga 2008. Okey. Okey, mana-mana syarikat yang menjalankan aktiviti mengambil deposit orang ramai, dia mestilah menghantar report ke bank negara untuk mengelakkan ataupun untuk sebenarnya untuk mengelakkanlah daripada orang ramai ataupun masyarakat membersihkan duit-duit haram. Ini dipanggil, ada satu akta Anti Money Laundering Act. Ini ialah akta pengubalan wang haram, amla dan juga anti pembiayaan keganasan. Jadi Kota Metal kena hantar setiap tahun report ke Bank Negara untuk memastikan semua aktiviti yang dijalankan ini adalah tidak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Kemudian Kota Metal juga bekerjasama dengan beberapa agensi di bawah Bursa Malaysia, iaitu Bursa Suk Asila. Ini sebab ada salah satu produk di Kota Metal ni kita memberi pembiayaan, pinjaman secara Islam lah, atau kita dalam konsep pinjaman dalam perbankan Islam, kita tak panggil pinjaman, kita panggil pembiayaan. Jadi adanya produk, salah satu produk di QM ni, di Kota Metal ni ada pembiayaan yang akan dibagikan. Jadi dia akan gunakan Bursa Suk Asila ni. Sebab Bursa Suk Asila ni yang menukarkan kita punya perjalanan keuangan tu daripada kaedah pinjaman kepada pembiayaan, membolehkan dia mengikut kepatuhan syariah. Okey, Kota Metal juga merupakan Majlis Emas Dunia, dan semua aktiviti ataupun perjalanan syarikat punya keuangan diaudit oleh satu badan yang berpusat di Bahrain, iaitu AOIFI, AAOIFI, merupakan organisasi antarabangsa terkemuka yang bertanggungjawab dalam pembangunan dan penerbitan standard untuk industri kewangan Islam secara global. Ini sedikitlah tentang Kota Metal. Okey, ini untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan semua. Sebenarnya syarikat emas digital ni bukan Kota Metal je, ada banyak sebenarnya kat Malaysia ni. Mungkin tuan-tuan pernah dengar syarikat dia warna merah ni. Syarikat warna merah ni dah lama dan dia punya pemegang akaun pun dah ramai, jadi mungkin dia lebih terkenal sikit lah daripada Kota Metal ni. Ini antara salah satunya lah kita punya, bukan nak kata pesaing lah, sebab kita punya produk daripada segi produk tu tak sama. Tapi nak cakap Kota Metal, bukan saja Kota Metal je ada, sebenarnya ada banyak lain. Ada bank-bank pun ada buat juga emas digital ni yang patuh syariah. Kemudian ada juga Hello Gold, Goldina, Afid Islamic. Ini ada banyak bank-bank juga yang buat emas digital patuh syariah ni. Cuma Kota Metal ni salah satu daripada syarikat-syarikat yang ada
menjalankan perniagaan emas digital patuh syariah ni. Cuma daripada segi produk tu kita lebih komprehensif produk kita. Selain daripada kita ada jual beli emas, tukar emas kepada emas fizikal, kita juga ada produk-produk macam e-gadaian ataupun convert. Kita boleh tukarkan kita punya emas kepada RM tanpa kita perlu hilang kita punya RM, dan juga kita ada satu produk yang memberi kita pembiayaan untuk menggandakan kita punya modal. Jadi daripada segi ekosistem produk tu kita lebih komplit berbanding dengan syarikat-syarikat lain. Okey, tuan-tuan, kalau ada soalan boleh terus tanya dekat chat room. Sebab saya go through laju je ni untuk syarikat ni. Alhamdulillah kita dah ada 106 orang malam ni. Okey, ini adalah produk-produk kita yang telah mendapat pematuhan syariah. Produk pertama kita ialah Gold Storage Account, mendapat pematuhan syariah daripada Ishraq Consulting. Jadi di bawah Bank Negara ada 5 agensi yang diberi kuasa oleh Bank Negara untuk menjalankan aktiviti pengauditan kepada mana-mana syarikat kewangan yang ingin mendapatkan pematuhan syariah untuk produk-produknya. Jadi untuk produk GSA ni, Quantum Metal mendapat khidmat pematuhan syariah daripada Ishraq. Dan 2 lagi produknya iaitu produk GCA Gold Convert Account dan produk Gold Asset Enhance dibuat pematuhan syariahnya oleh Tawafuq Consultancy. Ni tahun ni juga, tahun ni dia ada tukar sikit, dia lantik Tawafuq. Jadi tuan-tuan, kita tak payah nak rasa ragu-ragu dan risau tentang pematuhan syariah untuk ketiga-tiga produk ni, kerana ketiga-tiga produk ni dijamin mendapat pematuhan syariah dan betul daripada perjalanan pengurusan perniagaan dia mengikut hukum syarak. Dan apabila Quantum Metal pergi ke luar negara pada penghujung tahun lepas, Quantum Metal telah melantik lagi satu syarikat baru yang untuk memberi pematuhan syariah ni untuk ketiga-tiga produk ni, iaitu Raqabah LLC. Ini syarikat di luar negara untuk perniagaan Quantum Metal di luar negara untuk ketiga-tiga produk kita. Okey, ini ada sedikit sudutan. Video ni agak lama lah, tahun lepas punya video, bulan 2, tapi saya rasa masih relevan untuk saya share dengan tuan-tuan sebagai salah satu benda untuk memberi keyakinan kepada tuan-tuan. Ini dalam rancangan Tijarah musim kedua pada 1 Februari tahun lepas. So kita dengarkanlah sama-sama, ada sedikit sebanyak dapat memberi keyakinan kepada tuan-tuan tentang syarikat Quantum Metal. Makan. Buat saudara Muslim kita pula, khususnya bukan sahaja maklumat syarikat yang perlu diambil berat, bahkan sejauh mana pelaburan emas itu benar-benar patuh syariah. Namun jangan pula kita anggap semua syarikat yang menawarkan pelaburan emas itu sebagai sindiket penipuan, kerana masih juga terdapat syarikat pelaburan emas yang menawarkan pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh, Quantum Metal merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Produk seperti Gold Storage Account, GSA, Gold Leverage Asset, GLA dan Gold Advance Account, GAA yang disebut oleh Dr. Bat tadi telah mendapat pengesahan dari Ishraq Consulting sebagai patuh syariah terhadap polisi syariah Bank Negara Malaysia dan juga syariah standard IOF yang terletak di Bahrain. Untuk makluman lanjut mengenai pelaburan yang ditawarkan, anda boleh melayari laman sedikit tentang rancangan sudutan rancangan tijarah. Okey. Okey, ini ialah macam saya cakap tadi, untuk memberikan keyakinan kepada tuan-tuan tentang syarikat, platform ataupun platform Quantum Metal yang akan kita gunakan untuk kita punya simpanan emas, kita punya pelaburan emas ataupun kita punya gadaian emas kita. Jadi untuk menambahkan keyakinan ni, kita tunjukkan juga kerjasama yang dibuat oleh Quantum Metal dengan bank-bank tempatan. Bagaimana bank-bank tempatan melantik Quantum Metal untuk menjadi pembekal dan juga penyedia sistem emas kepada, ada beberapa bank lah. Pertamanya ialah Alliance Bank, kedua ialah
Alfin Bank dan juga ini yang paling saya rasa agak terkenal sikit lah Bank Muamalat. Bank Muamalat dia ada iGold ada press conference dia tentang kerjasama yang dijalankan antara bank dan juga Quantum Metal Okey, kemudian selain daripada bank-bank ada juga koperasi, khasnya untuk orang kerajaan kita ada Angkasa. Angkasa pun dia ada edarkan emas ataupun buat jualan emas kepada ahli-ahli dia. Selain daripada itu ada lagi satu koperasi peringkat ASEAN atau lebih dikenali sebagai AKO. Aku ni pun sama, aku ni dia ramai ahli ada 6 juta ahli koperasi dia pun sama juga, dia ada membuat transaksi jualan emas dan emas-emas yang digunakan tu didapat bekalan daripada Quantum Metal Sdn Bhd Quantum Metal Berhad. Okey, kemudian selain daripada koperasi, okey, bila bercakap tentang emas digital patuh syariah, sebenarnya tuan-tuan, kalau syarat yang paling utama untuk mendapat pematuhan syariah ialah mesti ada emas sebenar, mesti ada physical gold. Walaupun kita beli, cuma bila dia digitalizekan tu, kita boleh beli serendah RM10 dah. Tapi sebenarnya dia masih bersandarkan kepada emas fizikal sebenar. Kita mungkin beli RM10, RM20, RM30. Jadi kita kongsi dengan ramai-ramai orang untuk beli 1 kilo tu kan. Ada sikit, saya punya mungkin ada sikit, tuan-tuan punya mungkin ada sikit dalam 1 kilogram emas tu. Jadi bila dia digitalize tu kita boleh beli, pertama kita boleh beli sikit-sikit RM10, RM20. Kalau kita nak beli emas fizikal RM10 ni macam agak mustahil lah, takkan dia nak potong kecil, nak kikiskan kecil-kecil. Memang agak mustahil lah kalau RM10 baru 0.03 gram saja. 0.3 gram saja. Jadi agak mustahil untuk dijual fizikal kalau kita nak beli RM10. Jadi bila dia digitalize kan, dia lebih mudah untuk kita beli. Kita boleh beli sikit RM10, RM20, RM30 ikut suka hati kita tak ada apa-apa komitmen untuk kita beli emas. Kemudian daripada segi waktu kita nak beli pun kita boleh beli daripada pagi 24 jam 7 hari seminggu kita boleh beli. Tiba-tiba besok pagi emas turun pukul 6 pagi kan, kita punya harga emas ni ikut London Metal Exchange punya harga, dia akan buka dia punya pasaran hari Isnin pukul 6 pagi. Tiba-tiba pukul 6 pagi besok harga rendah. Jadi kita tak payah nak pergi kedai, nak tunggu beratur depan kedai kan. Jadi bila dia digitalize kita boleh terus beli. Pukul 6 pagi tu kita dah terus boleh beli RM10, RM20 ikut suka hati kita. Dan tiba-tiba harga emas naik. Tengah malam, pukul 12 malam, pukul 1 malam, emas naik tinggi melambung. Kita rasa kita nak jual, nak dapatkan keuntungan, kita boleh buat jualan tu tengah malam pun tak ada masalah. Sebab kita tak perlu pergi kedai. Itulah kelebihan bila emas ni dia digitalize dan dia masih lagi patuh syariah kerana dia bersandarkan kepada emas fizikal sebenar. Dan emas fizikal yang kita gunakan tu ialah emas yang berkualiti tinggi, bermutu tinggi yang dibekalkan oleh The Purse Mills Australia, salah satu syarikat pembekal emas terkenal di dunia yang dipunyai oleh kerajaan Australia. Jadi sepatutnya hari itu ada cerita-cerita nak pergi bulan 12 kan, nak pergi, ada peluang lah untuk kita konsultan pergi ke Purse Mills ni, tapi belum direalisasikan lagi. InsyaAllah bulan 1 atau bulan 2 baru kita pergi. Jadi kepada sesiapa yang berminat nak ikut tu boleh, especially daripada grup saya tu boleh beritahu kalau nak pergi ke kilang ataupun di syarikat pembuatan emas ni di Perth, Australia. Okey. Selain daripada tu, contohnya bila saya dah beli, mungkin saya beli RM1,000, RM2,000 kan. Tuan-tuan pun beli juga RM1,000, RM2,000. Jadi bila ramai orang beli, 400,000 akaun Quantum Metal ada kat Malaysia ni, semua orang beli, jadi emas tu akan jadi banyak. Emas fizikal tu akan jadi banyak. Kalau sekilo, 2 kilo, mungkinlah Quantum Metal boleh senang nak simpan. Tapi bila dah bertan-tan emas, jadi Quantum Metal terpaksa melantik third party untuk menjaga dan menyimpan emas kita ni. Itulah nama syarikat dia, Bridge. Bridge ni dia ada expertise untuk menyimpan emas. Tuan-tuan boleh google lah BRINKS ni. Dia Bridge ni satu syarikat besar, dah lama dah. Pekerja dia melebihi 70,000 orang.
Dia ada dalam banyak negara, dia adalah beroperasi di 53 buah negara dan mempunyai pelanggan lebih daripada 100 buah negara. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam Google tentang syarikat Breeze ni, macam mana dia simpan barang-barang berharga, terutamanya emas. Kemudian semua emas kita tadi diinsurankan oleh the Lloyd's of London. Jadi kalau berlaku macam kata duit kita kat bank kan, kita ada PIDM kan. Jadi PIDM, PDIM PDIM. Jadi kita di Quantum Metal pun sama juga, emas-emas kita diinsurankan 100% oleh the Lloyd's of London. Okey, habis tentang produk. Ada apa-apa tuan-tuan? Produk lah tentang syarikat. Saya rasa itulah serba sedikit tentang syarikat. Saya ambil masa, alhamdulillah, ngam-ngam setengah jam untuk saya cerita pasal syarikat Quantum Metal. Ada apa-apa soalan tak tuan-tuan nak tanya? Alhamdulillah, kita ada 131 orang malam ni. Okey, saya rasa tak ada lah. Simple je, sebab kita sekarang ada zaman IT kan. Tuan-tuan nak tahu apa-apa tentang Quantum Metal ni, dalam Facebook ada banyak sangat orang tulis, dalam TikTok pun ada banyak, dalam IG pun ada banyak, jom boleh Google pun ada banyak. Ada macam-macam info. Cuma kalau nak tahu spesifik tentang Quantum Metal, boleh tanya. Tengah digest info ni semua. Okey, terima kasih Norfa. Alhamdulillah. Tapi tak ada masalah kalau tuan-tuan ada soalan, boleh je tanya sewaktu saya cerita pasal produk ni nanti. So kita akan masuk kepada produk. Produk kita pun tak adalah susah sangat untuk kita ingat. Produk kita ada 3 saja. Semuanya berkaitan dengan emas. Dan satu lagi, di Quantum Metal ni kita tak ada janji pulangan. Contohnya, ada syarikat-syarikat, kalau tuan-tuan pernah dengar dulu-dulu, ada banyak syarikat scam lah emas ni. Kalau tuan-tuan jumpa lagi sekarang, nak bagi tiap-tiap bulan hibah ke, tiap-tiap hari hibah emas ke, iaitu tolonglah jangan percaya. Di Quantum Metal ni kita tak ada bayar keuntungan secara tetap. Keuntungan kita semuanya bergantung kepada harga emas semasa yang dikeluarkan oleh London Metal Exchange ataupun LME. Jadi harga di LME ni akan sentiasa berubah, setiap minit berubah, setiap jam berubah. Dan dia akan mula bisnes dia hari Isnin pukul 6 sampailah hari Sabtu depan pukul 6 pagi dia akan tutup. Jadi tak akan ada istilah dapat untung apa tu yang dijanjikan untung tu, tak ada. Ini saya cakap dulu sebab nanti kan tuan-tuan mungkin ada pengalaman buruk dengan syarikat-syarikat lain sebelum ni. Ini tak sama. Kita tak akan ada bagi fake income ataupun fake pulangan kepada penyimpan emas. Semuanya bergantung kepada kenaikan harga emas. Tetapi oleh kerana keistimewaan produk-produk ni menyebabkan kita punya keuntungan tadi tu dapat digandakan ke 10 kali, 5 kali dan sebagainya. Dan juga kita boleh gunakan belanja hangus kita untuk kita tukarkan kepada emas. Jadi saya akan terangkan 3 produk ni untuk lebih kefahaman kepada tuan-tuan. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimanakah sistem ini berguna. Recording nanti ada staff saya akan bagi nanti dalam dekat penghujung nanti, dia punya link semua. Okey. Produk pertama, kenapa tak nak berjalan pula slide saya ni? Okey. Ada 3 produk. Produk pertama ialah Gold Storage Account, akaun simpanan emas. Produk kedua ialah Gold Convert Account, tukar emas dan dapatkan sehingga 80%, 85% wang tunai tanpa kita perlu hilang emas kita. Kemudian kita ada Gold Asset Enhanced 10 kali dan 5 kali. Yang ni kita punya modal 1, tapi Quantum Metal bagi pembiayaan 9 kali ganda menyebabkan modal kita digandakan kepada 10 kali. Jadi bila berlaku kenaikan harga emas, kita akan untung juga 10 kali ganda. Nanti saya akan cerita macam mana perjalanan produk ni. Okey, produk pertama ialah Gold Storage Account. Ni very direct punya transaksi ataupun produk. Sama ada kita nak beli emas, kita boleh beli emas ni anytime. 7 hari seminggu, 24 jam kita boleh beli. Kita boleh jual anytime, 7 hari seminggu, 24 jam. Okey, kita boleh beli serendah RM10.
Maksimum tak kisah berapa pun boleh, selagi stok emas ada, boleh beli. So kita boleh, kemudian kita boleh tukarkan kepada fizikal. Ada orang dia rasa risau, duit dia banyak-banyak kat dalam quarter metal ni kan, emas digital dia banyak-banyak, dia rasa risau. Dia tak dapat pegang emas dia boleh tukarkan kepada emas fizikal, sama ada dalam gold bar ataupun gold coin. Kemudian kita boleh transfer emas-emas kita tu atau duit kita kepada members lain ataupun anak, isteri, suami semua. Macam juga akaun bank kita. Kemudian kita ada markup price kita tu sangat rendah. Untuk kita beli emas tu, markup price ataupun spread dia sangat rendah, dan yang paling best, dia tak ada susut nilai. Waktu kita jual tu, dia tak ada susut nilai, dia ikut harga semasa. Itu kelebihan produk ni. Nanti kalau saya pergi kepada sistem, tuan-tuan akan lebih jelas lagi. Ini secara ringkas produk yang pertama, gold storage account. Beli, jual, minimum boleh beli RM10, anytime boleh jual, boleh beli, boleh tukarkan kepada fizikal, boleh transfer. Itu je dia punya ciri-ciri dia. Jadi kalau saya rasa saya nak beli, saya boleh beli anytime. Semuanya bukan ada orang lain yang akan uruskan, tuan-tuan akan uruskan akaun masing-masing. Saya tak pernah pun pergi mana-mana bawa emas, jual emas. Kita tak jual emas. Kita hanya suruh orang buka akaun emas saja. Kalau nak beli, semua beli, masing-masing gunakan masing-masing punya akaun. Macam juga akaun pembankan internet kita. Itu pertama. Kedua, kita ada gold convert account. Ini menarik, tuan-tuan. Bagi saya ini menarik sebab saya selalu sangat orang bagi rejection. Cikgu saya ni tak ada duit cikgu saya ni nak beli emas. Kenapa saya nak buka akaun emas quarter metal ni sedangkan saya tak ada duit pun. Ini yang best, tuan-tuan. Kalau kita tak ada duit pun lah, kalau oleh kerana kita tak ada duit lah, kita kena buka akaun emas digital patuh syariah di quarter metal ni. Sebab gold convert account ni membolehkan kita membeli emas dengan menggunakan duit belanja kita. Sebab dia punya, kalau kita tengok motor digunakan oleh quarter metal ialah melindungi dan mengganda kekayaan. Inilah produk yang akan melindungi kekayaan kita. Macam mana dia boleh melindungi kita kekayaan ni? Sebab kita tak perlu jual emas kita tu. Saya pun nak tanya juga. Nanti sekejap lagi saya terang. Nanti boleh faham. Lepas saya terang ni, kalau tak faham, nanti kalau tengok kepada sistem, akan lebih faham. Untuk melindungi harta kekayaan kita, maksudnya, kalau sebelum ni kita belanja, duit kita habis, tapi dengan produk ni kita boleh tukar sikit gaya kita berbelanja, iaitu dengan cara kita beli emas dulu, kemudian kita buat convert, dapatkan tunai, baru kita berbelanja. Dan pada masa yang sama, emas kita tadi tu tak hilang, dia akan masuk ke dalam holding inventory, dan kita akan dapat tengok emas kita tu setiap hari, dan kita akan nampak kenaikan harga emas tu dia reflect kepada emas yang kita dalam holding inventory. Macam tuan-tuan pergi Aranu lah, kita ada gelang kan, kita pergi dekat Aranu, kita bagi gelang kita, Aranu bagi kita 75%. Tapi kita ada problem apa dia? Problem kita ialah upah simpan yang tinggi dengan Aranu. Tapi di quarter metal ni upah simpan kita rendah saja, iaitu 3.5% setahun. Kemudian problem dengan Aranu tu dia ada bagi masa tempoh. 6 bulan, setahun sampai 18 bulan. Kalau kita tak boleh tebus balik, dia akan lelong kita punya gelang tadi. Tapi di sini dia tak ada tempoh masa dan dia tak akan lelong emas kita tu. Kalau kita buat dekat Aranu, kita dah bagi gelang kita tadi, kita tak nampak dah emas kita tu kan. Tapi di quarter metal ni kita boleh nampak emas kita. Kita boleh tengok. Dan yang paling best, dia bertindak balas kepada kenaikan harga emas tadi. Kita boleh nampak duit kita dah ambil 85%, tapi emas kita tadi kita masih boleh tengok dia punya kenaikan harga, untung, rugi dan sebagainya. So dengan cara ni kita boleh menukarkan belanja hangus menjadi tabungan pada masa akan datang. Nanti saya akan tunjuk dengan sistem macam mana
saya simpan emas dengan gunakan belanja hangus. Lepas tu dapat untung pula. Bila tak ada duit saya jual. Itu yang menarik tu. Okey. Ini ialah ekosistem yang biasa di Aranoo. Yang macam saya cerita tadi lah. Kita ada rantai ataupun gelang 10,000. Kita buat pembiayaan, biasanya maksimum kita boleh dapat 75% je lah. Macam saya ni orang berniaga. Jadi Aranoo ni dah jadi rumah kedua saya. Kalau tak ada duit je memang Aranoo lah perginya. Saya belikan bini saya gelang apa semua. Bila tak ada duit, saya pergi ke Aranoo. Aranoo ni boleh kerana saya dah lama dengan Aranoo Salak Tinggi ni, bawa SSM semua dia bagi saya kadang-kadang sampai 80%. Tapi kalau kita tak biasa, mana-mana Aranoo hanya bagi sekitar 75% saja. Okey, upah simpan ni pun biasanya kebanyakan Aranoo charge 1% sebulan ataupun setahun 12% lah. Dia punya charge tu bukan ikut harga pinjaman kita, pembiayaan ni 7,500 ni bukan. Dia akan charge daripada marhun ataupun harga nilai emas kita ni tadi. Jadi kalau kita buat pembiayaan 7,500, kita punya upah simpan 12% setahun. 12% setahun, maka tiap-tiap 6 bulan kita kena bayar 600 lah. 600, dia sambung lagi 6 bulan. Bayar lagi 600, sambung sampai setahun. Bayar lagi 600, dia sambung sampai 18 bulan. Selepas 18 bulan, kalau kita tak boleh tebus, tak boleh bayar lagi kita punya, biasanya dia akan lelong kita punya emas tadi. Jadi kita kena bayar 7,500 campur dengan 1,800 upah simpan tadi. Jadi 9,300 perlu dibayar. Tak boleh bayar, lelong. Itu di Aranoo ekosistem yang ada sekarang. Okey. Macam mana pula di Quantum Metal dengan produk Gold Convert Account ni tadi? Contohnya, kenapa pula hang ni? Contohnya kita ada 10,000, okey. Kita boleh dapat pembiayaan 85%, okey. Dan kadar upah simpan kita hanyalah 3.5% saja setahun. Dan yang paling best, tiada limit masa, okey. Contoh, kita ambil 10,000 tadi, kita nak pakai duit, kita letak 10,000, kita akan dapat 8,500. Kemudian ini ialah kita punya upah simpan 297. So limit masa tak ada masalah. Dan yang paling best tadi, kita punya emas tadi boleh meningkat harga dia. Contohnya emas kita tadi waktu kita gadai 10,000 ni kan, kita biarkan 5 tahun kita tak ambil-ambil. 5 tahun 2013, 2023, 2024, 2026, 2027, 2028. Oleh kerana emas tu kita ambil kira 20% je setahun. So 5 tahun dia akan jadi 100%, betul? Okey, katakan kita dah buat gadaian tadi berapa? Letaklah 10,000 ni lebih kurang, kalau 1,000 4 gram, lebih kurang 40 gram lah. Kita ada 40 gram 10,000 ni. Waktu kita gadai, harga dia 10,000. Waktu kita buat Gold Convert Account ni, bila dah naik harga 5 tahun dah naik 100%, harga dia dah jadi 20,000. Jadi bila kita ada 40 gram ni kali dengan harga baru, so kita akan dapat sekitar, dah naik 100%, kita ada 20,000. Jadi 20,000 ni tadi kita dah ambil berapa? Kita dah ambil 8,500 ni tadi kan. Tolak dengan 8,500 yang kita dah ambil. Lepas tu upah simpan berapa untuk 5 tahun? Tolak upah simpan. Letaklah upah simpan ni 300 setahun. Kalau 5 tahun 1,500 tolak 1,500. Jadi masih lagi ada balance 10,000 lagi. Inilah keuntungan kita untuk jangka panjang kalau kita menggunakan produk GCA ni. Duit dah ambil, emas kita ada kat sana, tapi kita masih lagi boleh generate keuntungan. Nanti kalau saya tunjuk dalam sistem sebenar, tuan-tuan akan lebih faham. Contohnya, sekarang ni kita ada komitmen. Tuan-tuan semua ada hutang kereta. Kok mana pun kita dekat Malaysia ni, gaji 2-3 ribu pun kita akan ada kereta. Jadi bila kita ada kereta, kita ada hutang kereta. Contohnya saya beli ni, Nissan Almera, saya kena bayar sebulan RM800.
Mak, jap. Salah tekan pula. Saya bayar sebulan, sebulan saya kena bayar RM800. Biasanya RM800 ni kita bayar dekat bank, kita dapat kereta, ni consider sebagai duit hangus lah kan, duit yang pergi tak kembali lagi. So sekarang ni apa boleh kita buat? Kita ambil RM800 ni, okey. Kita campur sikit dengan simpanan kita. Sofia, tolong mute Sofia. Okey, kita campur sikit dengan simpanan kita dalam 150. Sebab kita dapat 85% je kan. Jadi kita ada 950. 950 ni kita pergi ke GSA tadi, kita beli dekat GSA Gold Storage Account, kita akan dapat 3.8 gram emas. Hari yang sama kita pergi balik semula ke GCA ni tadi, kita buat request GC, kita request RM800, biasanya 2-3 hari bekerja dia akan masuk semula dalam akaun bank kita. So kita buat keluar duit kita untuk bayar duit kita. Okey, emas kita yang 3.8 gram ni tadi akan terkumpul di dalam holding inventory. So sebulan kita buat 3.8 gram. Setahun insya-Allah busuk-busuk kita akan ada sekitar 40 gram. Okey. So 40 gram ni lah kita tunggu harga dia naik. Waktu kita gadai tu mungkin harganya 250 harga sekarang ni kan. 250. Mana tahun depan ramai orang predik ramai dekat dunia ni orang predik tahun depan harga emas boleh menjangkau sehingga 380. Jom kalilah. Kalau sekarang kita ada 40 gram kali dengan 250 dapat berapa? Nanti kalau dia naik 380 kali balik semula dengan 40 gram, berapa harga emas kita dah naik. So kita boleh tolak balik dengan duit pinjaman yang kita dah ambil, maka dekat sanalah kita akan ada keuntungan. Walaupun kita dah bayar duit kereta ni. Tapi secara tak langsung kita menyimpan emas. Itu yang menarik tentang produk di Quantum Metal ni. Okey, itu habis produk yang kedua. Kemudian kita ada produk ketiga iaitu sekejap. Cuba ada ni. Alamak. Sejarah akan berlaku pada edisi kali ini. Adakah ada China atau Perancis? Sebab kita saksikan. Okey, nampak tak screen share saya ni? Screen saya nampak kan? Okey, produk ketiga ialah Gold Asset Enhance. Lagi-lagi pula dia, okey. Ni ialah produk ketiga kita. Okey. Macam mana produk ni berjalan? Okey. Produk ni dia bagi kita pembiayaan. Gold Asset Enhance ni dia bagi kita pembiayaan. Contohnya modal kita RM1,000, maka dia akan bagi 9 kali ganda lagi. Lebih kurang dalam 9,000. Jadi modal kita jadi 10,000. Kalau modal kita 10,000 akan jadi 100,000. Kalau modal kita 100,000 dia akan jadi 1 juta. Macam mana dia berfungsi? Okey. Contohnya kita ada modal 100,000. So kita pergi buat produk GAE ni. Ni jangan guna perkataan leverage ni. Saya lupa nak ubah. Dia ada bagi pembiayaan 9 kali ganda. Iaitu 900,000. Menyebabkan modal kita menjadi 1 juta. Nampak? Okey. Jadi bukan dia bagi saja tau. Quantum Metal bagi 900,000 ni bukan dia bagi saja. Dia kenakan juga management fee sebanyak 3.5%. Jadi modal kita asal ialah 100,000. Quantum Metal bagi pembiayaan 900,000 supaya modal kita ni tadi dah jadi 10 kali ganda iaitu 1 juta. Tapi dia kenakan management fee 3.5% daripada pembiayaan tadi, daripada 900,000 ni. Iaitu 31,500. Yang ni kita ambil kira untuk setahun. Tapi kalau tak sampai setahun dia akan pulang balik semula. Contoh harga emas naik 20% setahun. Okey. Tadi kan saya dah tunjukkan sepanjang 20 tahun ni harga emas naik 600% dengan average setiap tahun 20 ke 25%. Kita ambil 20%. Oleh kerana emas kita tadi telah menjadi 1 juta, so kita ada 1 juta harga nilai emas, iaitu kita akan untung 200,000. Okey, 200,000 ni tadi tolak dengan management fee.
yang dikenakan iaitu 31,500 kan. So kita masih ada untung 168,000. Bila kita nampak untung 168,000 ni, kita boleh terminate pembiayaan ni, Quantimental akan ambil balik semula dia punya 900,000 ni tadi. Maka kita akan dapat balik modal asal kita 100,000 dan juga keuntungan ni 168,000. Jadi 268,000 kita akan dapat balik. Begitulah cara dia bekerja. Jadi sebab oleh kerana kita punya modal telah digandakan 10 kali, jadi kalau emas naik 5%, sebenarnya kita dah untung 50%. Kalau emas naik 10%, kita akan untung 100%. Kalau emas naik 20%, kita akan untung 200%. Begitulah cara kita buat keuntungan dengan produk GAA ni. Jadi kalau tuan-tuan tengok chart harga emas ni dia akan ada selalu ada naik turun. Untuk tahun ni harga emas paling rendah untuk tahun 2022 ni harga emas paling rendah 238 dan harga emas paling tinggi 272 bulan Mac tadi waktu perang antara Rusia dengan Ukraine. Jadi perbezaan dia sangat besar, tapi bukan perbezaan tu berlaku dalam masa sekejap. Dia berlaku dalam banyak dalam gap-gap tertentu. Jadi kalau kita faham tentang harga emas ni, kita akan dapat insya-Allah keuntungan 10 ke 20% tu dalam setahun ni kita boleh buat sekitar 3 atau 4 kali keuntungan. Waktu masuk tu kita kena pastikan kita masuk pada harga rendah dan kita jual balik pada harga tinggi. Sebenarnya kenaikan 10% tu tak tinggi. Kalau harga sekarang ni 253, kalau naik 10% lebih kurang 27 lebih je. Jadi akan naik 10% oleh kerana kita punya dalam gandaan 10 kali menyebabkan kita akan untung 100%. Okey. Jadi proposal ni macam ni. Kalau kita ada modal 1,000, kita akan bagi pembiayaan 9,000 lagi menyebabkan jadi modal kita 10,000. Kalau kita punya modal 10,000, dia bagi pembiayaan 90,000 menyebabkan modal kita dinaikkan 10 kali kepada 100,000. Kalau kita punya modal 100,000, dia bagi pembiayaan 9 kali ganda 900,000 menyebabkan modal kita menjadi 1 juta. Supaya setiap kali kenaikan harga emas tu kita dapat keuntungan 10 kali ganda lagi. Okey, kalau tengok ni ini ialah kenaikan harga emas dari Januari ke Disember 2020 adalah 20% menjadikan pelabur Quantimental keuntungan 280%. Yang ini kita buat ni waktu harga 25 lebih je. Waktu harga sekarang lah. Kalau emas naik 270, sebenarnya tuan-tuan dah untung 50%. Okey. Cuma produk ni nak kena hati-hati sikit. Kita tak boleh beli produk ni dengan menggunakan duit kecemasan kita. Duit nak beli susu anak, duit nak bayar duit sewa rumah atau bulan depan, duit nak bayar hutang. Kita tak boleh gunakan duit-duit ni untuk beli produk ni. Sebab kalau emas naik 10%, kita akan untung 100%. Tapi kalau katakan emas turun 10%, kita akan rugi 100%. Tapi kita rugi bukanlah bermaksud kita lost duit kita tu. Kita hanya rugi on paper saja. Jadi dengan kata lain, kita tak ada dipaksa untuk jual kita punya emas tadi. Kita tak ada margin call yang menyebabkan kita kena top up. Kita tak ada force sell. Kita tidak disuruh untuk jual. Kita hanya perlu tunggu balik semula sampai harga emas naik. Jadi masa menunggu tu diperlukanlah, iaitu dipanggil sebagai holding power. Kita kena ada holding power kepada pelaburan ataupun duit kita tadi. Supaya kalau waktu emas turun kita boleh tunggu. Kita jangan jual waktu emas turun. Kita kena tunggu sampai emas naik semula supaya barulah kita akan boleh buat keuntungan. Masa tu kita jual. Jadi itu nak kena penting sekali. Tak boleh duit nak buat kahwin bulan 1 ni kita nak gunakan untuk beli ni. Kalau tuan-tuan tak kahwin, jangan salahkan saya. Saya dah cakap lah kan. Ini kita tengok return of investment. Kalau kita tengok sehingga 97%, bukan emas naik 97%. Emas naik pada kadar lebih kurang juga dengan investment lain ataupun portfolio lain, lebih kurang sekitar 9%. Tapi oleh kerana ada gandaan 10 kali ganda menyebabkan kita untung 90%. Ini kita boleh tengok testimoni sedikit.
macam mana perang Rusia dan Ukraine pada bulan 3 lepas menyebabkan harga emas meningkat naik lebih kurang 10%, 10.41%, menyebabkan ramai yang buat untung pada masa ni dan kalau kita tengok ada banyak faktor-faktor di dalam dunia ni yang mempengaruhi harga emas. Contohnya selain daripada perang Rusia Ukraine yang masih berjalan, kita ada banyak lagi faktor-faktor lain kadar inflasi yang tinggi, ini menyebabkan harga emas akan naik. Kemudian kita ada wabak COVID yang kembali menular di China. Kemudian ancaman-ancaman perang antara Taiwan dan China, ada banyaklah bagaimana Rusia mengikat mata wang rubel dengan emas dan menggalakkan orang membuat pembelian minyak Rusia dengan menggunakan emas. Ini semua akan menjadi penentu kepada kenaikan harga emas lagi beberapa bulan akan datang. That's why ramai yang predik tahun depan harga emas akan menjadi harga yang luar biasa daripada apa yang ada sekarang. Okey, ini adalah testimoni pelabur. Ini mungkin agak tinggi sikit lah kalau saya nak tunjuk. Klien invest 900,000. Ini tak payahlah. Nanti saya akan tunjuk yang lebih realistik. Contohnya ni lah. Dia beli 6 bulan, dia ambil masa tunggu, dia untung 90%. Emas naik 33%, bukan emas naik 133%. Emas naik 13% je, tapi oleh kerana gadaan 10 kali tu pelabur untung 133%. Ni ada banyak lah untuk tu. Nanti saya akan tunjuk yang lebih realistik lah. Okey, selain daripada 3 produk ni, okey, kita ada juga program keusahawanan emas iaitu dengan cara ini pilihan lah yang tadi tu produk, yang ini pilihan. Kalau ada sesiapa yang berminat untuk buat bisnes, sebenarnya kita boleh buat bisnes di Quantum Metal ni iaitu program keusahawanan emas dia, yang mana kalau tuan-tuan bila buka akaun saja secara automatik tuan-tuan menjadi members. Cara untuk menjadi introducer mudah saja. Tuan-tuan kena beli salah satu daripada 2 produk ni, iaitu GAE kali 10 ataupun GAE kali 5. GAE kali 10 kena beli 1 unit. Harga dah naik ini harga masa RM kuat tu hari, tapi sekarang RM kita dah lemah, dah jadi 4.4. Harga dia sekarang sekitar 1,500. Kemudian untuk 3 unit GAE ini sekitar 330. Dan tuan-tuan secara automatik akan jadi introducer. Kena beritahu dengan masing-masing punya dealer untuk dia upgradekan kita kepada introducer. Dan bila naik ke introducer, tuan-tuan dah boleh start menjana income dengan cara mengajak orang lain. Kita tak jual emas di Quantum Metal ni kita tak jual emas, kita ajak orang buka account saja. Bila orang tu buka account dan buat pembelian, introducer boleh dapat sehingga 2% commission. Yang ini commission ni dalam bentuk gold lah, dia bagi masuk dalam kita punya account GSA. Kemudian kita boleh naik pangkat daripada introducer kepada dealer dengan cara kita melahirkan 5 orang introducer baru. Kemudian daripada introducer yang kita lahirkan tu, dia punya total sale kena melebihi 30,000 untuk produk GAE kali 10. Sebenarnya tak payah 30 unit, sekitar 28 unit dah cukup dah untuk naik pangkat kepada dealer. Dealer lagi best sebab dealer punya commission sehingga 7%. Yang ini dibayar dalam USD harian. Yang best dia tentang kerjaya konsultan dealer di Quantum Metal ni, kita tidak ada tarikh commission. Commission kita hari-hari. Kemudian kita tak ada target, kita tak ada maintenance of contract, kita tak ada demotion, kita tak ada career program development hours. Jadi lebih mudah kita buat bisnes ni secara santai-santai aja. Ini kalau kita boleh tengok contoh pendapatan tahun 2021 sebagai QM reseller. Kalau kita tengok kita punya senior merchant kita, Puan Emily punya pendapatan 2 juta tahun lepas. Tahun ni dia punya pendapatan sudah melebihi 7 juta. Ini kita punya merchant, Encik Sofa, tahun lepas pendapatan 590,000. Tahun ni pendapatan dia sudah mencapai 3 juta.
Jadi memang potensi pendapatan di kuartal metal ni sangat-sangat dahsyat. Ini saya tunjukkan sikit-sikit lah, bukan nak belagak ke apa ni, saya punya sendiri. Bulan Mac tadi gaji saya 5,000 je. Masuk bulan April gaji saya naik ke 13,000. Masuk bulan Mei gaji saya naik 17,000. Masuk ke bulan Jun gaji saya 29,000. Ini ialah potensi perniagaan yang ada dekat dalam kuartal metal kalau tuan-tuan berminat lah untuk buat. Kalau tak ada minat pun tak ada masalah. Hanya fokus kepada 3 produk yang saya share tadi. Okey, itu saja sebelum saya pergi kepada sistem. Alhamdulillah, ngam-ngam pukul 10. Saya nak minta kebenaran tuan-tuan untuk sikit saja lagi. Iaitu sistem di kuartal metal supaya tuan-tuan akan lebih faham bagaimanakah kita mengendalikan kita sistem yang sama, tak ada yang berbeza pun. Okey, nama tuan-tuan boleh type quantum metal. Jadi, okey, klik, dia akan keluar macam ni. Mana satu quantum metal. Inilah quantum metal punya. Dia ialah website dia www.quantummetal.com.my. Klik, dia akan keluar warna biru kat sini. Ini ialah website dia. Dekat sini lah tuan-tuan boleh klik ni. Dekat sini tuan-tuan boleh tahu harga emas untuk produk GSA, GAE kali 5, GAE kali 10 dan juga harga yang saya sebut tadi London Metal Exchange. Ini ialah harga standard yang digunakan oleh dunia. Sekarang harga dia 57 USD per gram. Lebih kurang 253. Ini ialah kadar tukaran USD kepada ringgit Malaysia. Sekarang ni 4.425 last update 18 bulan 12. So dekat sini juga kita boleh tahu harga emas fizikal. Kalau tuan-tuan berminat nak ambil physical gold daripada 1 gram, 5 gram, 10, 20, 50, 100 sehingga 1 kilo. Kalau tuan-tuan nak beli sekarang 1 kilo, tak adalah mahal sangat, RM272,882 seposen untuk satu gold bar 1 kilo. Ini semua boleh beli dan tuan-tuan uruskan sendiri, dia akan post ke rumah. Okey, dia punya sistem macam ni, login sini, boleh masukkan ID dengan password. Okey, tuan-tuan akan boleh buka lah. Dia ada summary sini. Very simple punya summary. Kita boleh tengok berapa emas yang kita ada. Kalau tak boleh, pergi kat bawah ni. Macam saya ni tak ada banyak emas lah. Itu hari duit dah habis buat rumah, renovate rumah semua. Sekarang emas saya ada sekitar 700 gram je dengan 181,000. Untuk GSA saya ada 1,900. Ini cara nak tengok dia. GAE kali 5 saya ada ni lebih kurang 4,000. GAE kali 10 ada 52,000. Ini yang saya cakap ni, holding inventory. Emas ni dah gadai dah. Duit dah ambil 85%, tapi emas saya masih ada lagi 500 ataupun setengah kilo emas lagi. Itu pun selepas banyak saya gadai. Okey, saya jual sebab tak ada duit tadi kan. Okey, ini produk pertama, GSA. Cara nak beli very simple saja. Pergi ke QM Sell. Okey, jangan pergi QM Buy lah. QM Buy ni QM beli. Kita jual. Kalau kita nak beli, kita kena QM jual. Kita beli. Ini akad dia. Dekat sini ada nombor akaun kita. Kita masukkan berapa kita nak beli. 100, minimum RM10. Kalau nak beli 100 pun boleh, 1,000 pun boleh, 10,000 pun boleh. Contohnya nak beli 1,000. Jangan pilih yang lain-lain. Pilih FPX saja. Kalau lebih daripada 30,000, tuan-tuan pilih direct bank in. Jangan pilih yang ni. Ini Indonesia punya online. Kotak ni jangan tanda. Bila tuan-tuan tanda kotak ni, nanti duit 1,000 ni terus dia, emas kita tadi terus dia convert ataupun terus dia e-gadaian, nanti tuan-tuan akan dapat balik 800.5. Jadi kotak ni jangan tanda, terus submit. Okey? Submit. Kalau semua okey, boleh confirm, nanti akan pergi kepada kita punya bank account. Macam kita beli barang dekat Shopee dengan Lazada tu sama je. Okey, itu kalau kita nak beli. Kalau kita nak jual pun sama, kita klik QM buy. QM beli, kita jual
Contohnya sekarang saya ada 1,900, saya boleh habiskan 1,900 ni tak payah nak tinggal RM10. Kita bukan bank, kita kedai emas, jadi kita boleh jual sampai habis. RM1,920 berapa? 64 sen. Okey, saya boleh jual habis, pilih akaun bank nak mana kita nak masuk. Akaun bank ni boleh letak sampai 4 akaun, jadi boleh pilih lah. Dan saya suka masuk CIMB. Ni kalau saya klik ni, submit, confirm, hari Selasa pagi biasanya dah keluarlah duitnya. Jadi itu cara kita nak jual. Kita boleh buat anytime ni. Okey, kemudian ni saya cakap, kalau kita nak tukar ke physical gold, cuma physical gold ni kalau kita nak tukar buat, kita boleh buat daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Waktu market close kita tak boleh buat. Jadi pilih, ada yang dah habis stok, tak ada masalah. Kalau 1 gram ni habis, boleh pilih yang 1 gram bawah ni. Okey, 1 gram sini pun ada. Contohlah saya nak ambil 1 kilo, saya ada tambah sini 1. Kemudian saya masukkan nanti negeri mana, nanti dekat bawah ni akan keluar senarai. Kita sebenarnya selain daripada boleh post ke rumah, kita boleh ambil di Aranu Tekun. Dia akan bagi kat sini senarai Aranu Tekun yang kita boleh ambil. Tapi tuan-tuan jangan pening kepala, terus pilih QM Delivery. Nanti dia akan masuk ke alamat kita, automatik kita pilih saja, kita klik saja, dia akan hantar ke rumah. Biasanya dekat tulis sini estimate processing time within 5 to 10 working day. Jadi 5 ke 10 hari bekerja akan sampai ke rumah kita. Itu kalau kita nak ambil physical gold lah. Tapi nasihat saya tak payah ambil lah. Adalah ambil 1 gram kan. 1 gram ni kecil, letak merata-rata, nanti hilang pula, jadi satu hal pula. Jadi kalau tak nak ambil pun tak payah ambil, biar ada kat dalam ni. Cik Husaini nak tanya boleh? Silakan. Saya Siti. Yang Aranu Tekun tu dia tak banyak sebab saya di Perak ni langsung tak ada. Tak ada, dia bukan semua ada. So dia di berapa cawangan sebenarnya? Kalau di Selangor ni ada 2 je. Semenyih dengan Shah Alam. So kalau macam Penang tu? Penang saya rasa kita boleh ambil ke Aranu, saya tak tahu. Kita boleh ambil ke HQ terus kalau kat Penang. Sebab kalau Aranu Tekun tu maksudnya bukanlah semua Aranu Tekun macam collaborate dengan QM. Bukan, dia Aranu Tekun memang collaborate dengan QM, tapi setengah branch tu dia terlalu kecil. Dia tak cukup staff untuk manage benda tu. Ada Aranu yang kecil je kan, ada 3 orang, 4 orang pekerja, yang itu dia tak boleh buat. So boleh dikatakanlah kalau macam saya punya members yang di bawah saya tu, macam saya di negeri Perak, patutnya saya kurang kalau promokan yang ambil di Aranu Tekun tu, right? Saya lebih pergi buat delivery. cadangkan post. Ya, saya memang tak suruh konsultan saya ke members pergi ambil dekat Aranu. Kenapa dia nak buang masa ambil dekat Aranu? Biar post lah. Sebenarnya kalau saya lagi dahsyat, saya tak galakkan pula ambil physical gold ni. Sebab physical gold ni punya spread tinggi. 30%. Jadi susah dia untuk dia dapat keuntungan tu. Tapi bolehlah untuk simpan kan. Sebab kadang-kadang kita nak simpan kan. Kita takut berlaku perang ke apa ke, kita tak ada apa-apa simpanan emas. Itu bolehlah kita ambil. Tapi kalau rasa tak perlu buat masa sekarang, tak payah ambil lah. Tapi kalau nak ambil juga, gunakan QM Delivery. Maksud Cik Husaini yang 30% spread dia tu, maksud kalau kita buat physical withdrawal, lepas tu kita contoh kita ambil kat Penang. Dan kalau kita post, by post dengan ambil dekat Penang, dia punya harga sama. Sama. Harga sama, dah siap harga spread dengan insurans. Tapi sampai 30% Ya, kalau dia ikut berat. Sebab kos post, kalau kita ambil 1 gram ke 5 gram ke 10 gram, kos post tu sama. Kos insurans pun sama. Jadi kalau lagi kecil, lagi besar dia punya spread. Lagi berat, lagi kurang dia punya spread dia lah daripada segi percentage tu. Okey, terima kasih. Okey. Ini kalau kita nak ambil physical gold kita boleh suruh hantar ke rumah saja, senang. So yang keempat iaitu transfer. Okey. Ini kalau kita nak bagi orang lain duit. Contohnya saya ada nak bagi siapa. Kita boleh masukkan nombor akaun dia, kita boleh bagi letak di description ni.
nanti kita akan dapat SMS, orang yang terima pun akan dapat SMS. Contohnya tuan-tuan ada buat jual, ada kedai, ada bisnes, jual kuih ke, jual apa kan. Macam saya ada kedai, banyak kedai insurans dan Rotek, buat Rotek kan. Saya galakkan klien saya buat bayaran dalam emas. Jadi dia kena buka akaun ni, dia ada emas, dia boleh masukkan nombor akaun saya ni dan dia boleh buat bayaran Rotek dia menggunakan akaun emas saja. Kita accept. Itu apa yang boleh kita buat dengan GSA ni tadi. Kita boleh beli, kita boleh jual, kita boleh tukar ke physical gold, kita boleh transfer. Ini yang menarik, kita pergi ke gold convert account. Tengok tadi saya dah tunjukkan emas saya ada RM1,920.64. Saya boleh klik dekat GCA ni, gold convert account ni, saya request GC. Okey, dekat sini dia ada tulis kan, saya ada berapa? 7 gram emas kan? 7.53. Okey, duit yang boleh saya ambil, sebenarnya saya boleh ambil sehingga 91% daripada emas yang saya ada. So dia dah bagi cadangan sini siap-siap 1,747. So kita boleh masuk sini 1,747 lah, ataupun saya malas nak selesai, saya besok 1,700. Pilih bank, contoh CIMB Bank, saya submit je kan. Submit, kalau saya confirm, insya-Allah hari Selasa pagi duit ni dah ada dah dalam akaun saya. Dan yang paling best sekali, emas yang 7 gram ni tadi dia tak hilang. Dia akan masuk ke dalam holding inventory ni. Ini yang saya cakap tadi. Kita dah ambil duit tapi emas kita tak hilang. Tengok ni 9/12 saya ada gadai 5 gram. 9/12 saya ada gadai 64 gram. 8/12 saya ada gadai 5.2 gram. 1/12 saya ada gadai 3 gram. Nampak tak? Dekat sini dia ada tulis gain and loss. Management fee. Yang merah ni rugi lagi. Sebab emas turun sikit. Masa saya gadai tu, emas agak tinggi sikit. Yang ini dah untung. Tengok saya ada terminate. Yang ini dah bila ni? 28/11 saya ada buat gadaian tadi. Saya ada buat convert. Dah untung $36. Jadi, saya tak ada duit. Saya terus action, saya terminate je. Sama juga ni, dah untung $30, saya terminate je. Ada banyak saya terminate minggu lepas sebab minggu lepas ada jaga emas, ada naik tinggi. So kalau kita tengok kat sini, dekat action ni, sebenarnya, okey saya boleh bayar balik. Katakan saya nak ambil balik emas saya 5.71 ni, boleh. Saya klik action, saya bayar pay convert. Dulu tu hari saya ambil 1,200, tapi oleh kerana ada upah simpan dan juga harga emas menurun, saya kena bayar RM1,206.61. Saya boleh bayar full atau boleh saya juga kalau boleh nak bayar sikit-sikit pun boleh. Tak ada masalah. 100, 200 saya boleh bayar kat sini sikit-sikit. Itu kalau saya nak ambil balik emas saya yang 5.17 gram ni. Kalau katakan saya tak nak, saya tengok dah ada untung ni kan, macam ni kan. Untung dah mana yang banyak-banyak sikit lah. Semua dah terminate dah. Okey. Ni kita ada $15. Kalau saya macam paning, saya tak payahlah pergi nak payback. Saya terus terminate saja. Bila saya terminate, ini kena buat hari Isnin sampai hari Jumaat saja boleh buat. Kalau saya terminate, jadi duit lebihan saya tadi dan juga ikut harga emas semasa selepas tolak upah simpan akan masuk balik semula ke dalam akaun GSA saya. Itulah cara kita simpan emas dengan menggunakan duit belanja hangus. Ini semua duit belanja hangus je tau. Yang ni semua duit bayar kad kredit, duit bayar hutang kereta, duit bayar macam-macam hutang. Yalah, lagi banyak gaji lagi banyak hutang kan. Jadi semua hutang-hutang ni saya tukarkan kepada emas. Ini sebenarnya saya target nak ada 1 kilo menjelang bulan 12 ni. Tu hari kan saya renovate rumah, banyak pakai duit, saya banyak dah buat termination dah, tapi tak apa, still saya masih lagi dalam on track untuk target saya. At least pun saya ada 0.5 kilo emas. Jadi tuan-tuan, kalau katakan tak ada duit, tak ada belanja, memang cukup-cukup je, tapi kita macam mana pun kita kena simpan duit sikit kan. Tuan-tuan boleh pilih salah satu dulu, tengok kita punya hutang apa, banyak hutang kita kat mana. Walaupun ada setengah konsultan cadangkan gaji kita tu semua sekali kita beli emas kan. Lepas tu kita buat GCA ambil 85%. Cuma saya risau tuan-tuan, kau punya komitmen tu kan tinggi ke apa. Jadi tuan-tuan boleh pilih dulu. Contohnya hutang kereta dulu kita buat GCA ni. Ataupun hutang motor. Ataupun hutang rumah. Kita pilih salah satu hutang. Ataupun kita gabungkan 2-3 hutang kita yang besar.
kita beli emas dulu, kita buat GCA, dapat duit, baru kita bayar hutang kita, dan pada masa sama kita menyimpan emas di holding inventory ni. Itu cara orang yang rakyat marhain ataupun golongan macam kita ni nak simpan duit, nak simpan emas. Kemudian baru kita pergi ke produk seterusnya, iaitu GAE. Ni GAE ni saya tunjuk GAE kali 10. Tengok ni, hari ni GAE kali 10, dia sebenarnya harga dia $250 per unit. Jadi kita beli ni satu unit, dia dah ada tempahan dia. Kita beli satu unit ni, kita akan dapat $2,500 punya emas. Jadi bila tukar kepada RM, 250 ni sekitar RM1,106. Sepatutnya kita kalau dengan duit RM1,106 ni kita beli dapatlah 4 gram emas kan. Tapi oleh kerana dia bagi pembiayaan tawaruk financing murabahah, jadi dia akan bagi ni 9 kali ganda, iaitu RM1,106. Berapa sen ni? 25 sen. Okey, kali dengan 9. Siapa boleh tolong saya kali? Kali 9. RM1,106 25 sen kali 9 dapat berapa? Sikit-sikit je lagi nak habis. Nak bagi faham je ni. Kalau tidak kan tak faham. RM1,106 25 sen kali 9, kita akan dapat 9,956. 56 25 sen. sen. Inilah jumlah yang dibagi kepada kita dalam bentuk pembiayaan. Financing tawaruk murabahah. Menggunakan bursa asila tadi. Okey, duit ni dia bagi kat kita, menyebabkan modal kita tadi digandakan kepada 10 kali menjadi RM11,060.50. Okey, jadi sepatutnya dengan duit ni tadi kita boleh beli sekitar 4 gram. Tapi oleh kerana duit kita dah jadi 11,000 tadi, jadi kita boleh dapat lebih kurang dalam 40 gram. Kalau harga sekarang mungkin dapat dalam 42 gram emas. Jadi bila katakan emas naik, okey, emas naik 1 gram RM10. Patutnya kita untung RM40 je lah kan. Tapi oleh kerana kita dah ada 42 gram, kita dapatlah RM420. Bila emas naik RM10. Jadi bila kita tengok dah untung, kita boleh terminate pembiayaan ni. Quantum Metal akan ambil balik duit dia yang RM9,956 ni. Kita akan dapat balik kita punya modal RM1,100 dan juga keuntungan kita RM420 tadi. Cuma Quantum Metal dapat untung kat mana? Quantum Metal dia kenakan 3.5% management fee ni daripada 9,956 tadi, iaitu 348 ni. Yang ini kita kena bayar upfront. Tapi kalau katakan kita tak pakai cukup setahun, dia akan refund balik kepada kita. Contoh kita pakai sebulan je, kita dah untung, kita terminate kan. Yang lagi 11 bulan tu dia akan ambil kira secara prorata, dia akan pulang balik kepada kita. Contohnya boleh tengok kat sini, kat list. Yang ini kalau you all tengok memang semua masih rugilah. Sebab kalau untung saya dah terminate. Ini modal asal 250. Sekarang ni belum untung lagi, baru 207. Ini pun belum untung lagi. Tapi tak ada, macam saya cakap tadi, kita kena ada holding power. Kita kena tunggu sampai kita punya net cash out ni lebih tinggi daripada kita punya initial investment ni, barulah kita boleh tengok balik semula sama ada kita punya investment tadi dah untung ke belum. Kita ada kiraan dia lah, formula kira dia. Tapi kalau tuan-tuan tak pandai kira pun tak ada masalah. Klik action ni hari Isnin sampai hari Jumaat, tekan terminate ni. Masukkan berapa unit ada, submit, nanti dia akan tulis berapa duit yang kita akan dapat. Daripada sana tengoklah balik untung ke tidak. Klik kat sini kita boleh tahu ini modal asal kita keluar tadi. Masa saya beli harga dia 1,453. Jadi pastikan lebih tinggilah 1,600 ke 1,700 ke baru kita untung. Jadi 1,453 kan. Tengok. Ada yang saya terminate. Okey, ini semua yang saya terminate Dia ada dalam termination list. Tak tekan lah. Okey. Contohnya, dah banyak saya terminate Contohnya ni.
Saya beli tadi 1,400 kan. Saya terminate dapat 1,640. Maknanya dah untung lah. Yang ni semua untung lah ni. Semua yang dah untung. Jadi itulah produk GAA ni. Okey, kemudian dah habis tiga-tiga produk ni. Pastikan tuan-tuan semua tengok balik semula lah akaun masing-masing. Pastikan bank account ni dah register, boleh masukkan sehingga 4 account bank. Kemudian edit profile, pastikan nama nomini dah dimasukkan ataupun nama pewaris. Sebab kalau tidak ada masalah sikit nanti orang yang nak take over kita punya account. Dan dekat sini ada estate kan, kalau boleh jangan tanda estate ni sebab nanti dia pergi kepada amanah raya. Kemudian kita kena update KYC ni, upload KYC, upload kita punya IC depan dan juga belakang untuk kita punya boleh verify kita punya account dan pastikan account kita ni sah kepunyaan kita. Pastikan dia approve untuk kita punya gambar IC depan dan belakang kita. So itu saja kot daripada saya. Ni dah pukul apa? Okey, alhamdulillah 10.20. Ada apa-apa soalan tuan-tuan? Ustaz ini nak tanya lagi boleh? Okey, silakan. Yang Amanah kita raya. dapat 91% dari tu, maksudnya bila kita beli GSA tadi, kita kan dah tolak 7% kan? Betul. So kita tinggal roughly dalam 93% je. Betul. Okey, daripada 93% tu lah yang diambil, yang kita boleh keluarkan, kita boleh GC 91%, betul? Betul. Sebab apa kebanyakan kita punya dealer, merchant semua cakap 85% kan? Ya. 85% tu dia tak masuk spread lagi. Sebenarnya kiraan yang betul, dia beli RM1,000 contohnya. Dia akan dapat emas lebih kurang 930 je sebab dah tolak 7% kan? Dan kita akan dapat 91% daripada 930 tadi. Ya, dari Tapi baki kalau tu kita lah. tengok dia sekitar lebih kurang dalam 85 ke 86% lah. Okey. Lepas tu yang dekat GC, bila kita buat GC kan semua gram emas kita berpindah kepada holding inventory kan? Betul. Yang Cik Husaini kata okey dah untung. Yang itu adalah sebenarnya katalah emas kita hari tu kita beli 1,000, kita dah dapat keluarkan 85 ataupun 91% tadi. Maksudnya kita dah ambil advance kan? Sebahagian duit kita dah daripada nilai emas kita dah ambil advance. Yang tinggal dalam holding inventory adalah saya cakap dia bukan macam tu Siti. Dia bukan macam tu. Okey. Contohnya kita ada 10 gram emas Waktu kita gadai 10 gram emas tadi, harga dia 250. Okey. Bermakna emas kita tadi ada 2,500 lah kalau 10 gram, betul? Alright. Jadi kita ambil dapat 91%. Letaklah kita ambil tadi 2,300 lah Kita ambil 2,300. Emas kita punya nilai 2,500. Okey. Sekali sampai hujung tahun depan emas naik jadi 380 ataupun 400 1 gram. Bermakna 10 gram kita ada berapa? 4,000, betul? Ya. 4,000 tolak dengan duit yang kita dah ambil 2,300 tadi. Itulah keuntungan kita. Kemudian kena tolak pula dengan upah simpan. Faham. Seluruhnya lah, seluruh ya, gram seluruh emas gram lah emas maksudnya. dalam transaction tu. So dia takkan berlaku dalam masa yang singkat lah kecuali harga emas naik macam mendadak. Ya, nanti sekejap saya share balik semula Kalau kita tengok dekat sini holding inventory ni, dia ada tulis dekat sini. Tengok total value saya ialah $29,000. Okey? Yang saya dah convert $27. Sekarang ni katakan harga ni naik daripada 57 USD ni naik pergi 70 USD. 20 USD ni kali dengan 516 ni kita akan dapat total value yang baru. Total convert kita tak berubah, sama. Jadi katakan total value baru ni dah jadi 40,000. Jadi 40,000 tolak dengan 27,000, balance tu ialah keuntungan kita. Okey. Maksudnya terminate tu at least setahun punya transaksi lah, convert yang tak juga. Waktu gadaian tu hari kan harga emas kata sampai 248, 245, 242. Waktu tu lah banyak saya buat gadaian.
Lepas tu dia dah untung, dia dah naik banyak kan. Mungkin ada yang 30 gram dah naik dah naik 30 gram dan harga pun dah naik sampai 252. Jadi dah lebih RM10 1 gram. Jadi kalau ada 30 gram, banyaklah kan. Okey, faham. Hmm. Terima kasih. Okey. Amanah raya tu apa? Mimi Fahana dah jawab. Amanah raya ni duit, kalau kita mati semua duit-duit kita yang mana tu dia akan pergi ke satu badan yang menguruskan harta pusaka. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Apa ni? Wati ya. Okey, Tuan Haizan ni saya nak tanya, okey katakanlah kita dah buat yang untuk convert, kita dah beli, sorry, untuk JSA kita dah beli, tapi dia ada tulis kat tu direct, kita buat direct, maksudnya buat manual payment tau, kita kena bank Boleh. Tiba-tiba kita tak jadi nak buat benda tu. Boleh cancel tak? Kalau duit saya belum kita bayar tak ada lagi. email, kita dah buat kan. Lepas tu kita tak ada email receipt kan. Biasa 2 hari tu dia dah cancel lah. Auto cancel. Oh, kita cancel. Okay. And then tu satu. Okay, yang kedua, saya ada investor yang tanyalah, prospect yang tanya. Dia kata, okay, katakanlah macam tadi yang case convert ataupun case JE tu. Okay, quantum, contoh, okay, kalau 1,000 mungkin sikit. Okay, kata kita ambil contoh 1 million. Kalau katakanlah customer ni ada 1 million ringgit dan dia nak buat conversion. So memanglah duit tu dia akan masuk, okay, dia akan tolak spread, and then after tolak spread baru akan 91% daripada the amount yang after tolak spread, dia customer akan dapat. Tapi customer akan tanya, okay tadi saya dah masuk 1 million and then after tolak spread and then you bagi 91%, I got my money. Contoh, ambillah 800,000 bersih. Contoh Dia biasa 85%. Okay, sebenarnya dia dapat balik 85% nanti. Okay, katakanlah 850,000 dia dah dapat dalam akaun dia. So macam practically dia dah dapat dalam akaun Quantum cuma ada 150,000. But then if let's say katakanlah lagi 6 bulan harga gold naik dalam 10%. Contoh dia okay, the value gold tu dah naik 10%, dia nak jual. Okay, sebelum dia jual, sorry Tuan Haizan ni. Okay, sebelum dia jual, bila dia tanya dia kata macam mana Quantum boleh dapat so much money. Dia dah bagi I duit 85%, but dia boleh based on 100% punya value bila ada kenaikan. So macam mana nak jawab? Itu yang saya cakap tadi. Bila Quantum Metal rugi dari segi mana? Dia tak rugi sebenarnya. Okay, you ada katakanlah 100, dia macam mana pun Wati, dia tak boleh lari daripada berat grammage tu. Katakan 1 juta dia ada kan. Dia kena tukar dulu jadi gram. Berapa gram dia agak-agak dia dapat? Mungkin dia dapat sekitar kalau 1,004 gram, kalau 10,000 40, mungkin dalam 400 kalau 1 juta dia mungkin dapat dalam 4,000, lebih kurang dekat-dekat dengan 4 kilo lah. 4,000 gram kan. 4,000 gram tu dia ada. Okay. 4,000 gram tu dia ada. Katakan waktu dia gadaian tadi, dia buat convert tadi, berapa harga emas? Katakan harga sekarang 250. Tiba-tiba emas naik pergi berapa? Pergi 400, 500. Ataupun naik sikit lah 270. Okay, 270 tu dikali balik dengan 4,000 gram tadi. Saya faham, tapi soalan customer, macam mana dia dah bagi saya duit yang 85%. Macam mana Quantum guna duit siapa? Dia beli untuk dapat. Tak, pasal emas yang 4,000 gram tadi pada Quantum Metal, dan emas tu memang dia akan ikut harga emas, akan naik harga emas, bukan duit Quantum Metal, ikut harga emas, duit dekat bullion bank dia. Ikut harga semasa emas. Bukan katakan harga emas naik, Quantum Metal kena top up duit dia. Bukan. Maksud saya, okay, katakanlah dalam syariah punya konsep, kita beli gold bila dia ada physical gold. Okay, yang JSA tu saya faham, dia dapat physical gold ataupun dia tak ambil pun, dia tak collect pun, still ada JSA, dia macam like bank account kan, Tuan saya ni. Okay, but then secondly, because diorang ni dia nak tahu yang patuh syariah. Okay, fine, dia tak ambil the gold bar because dia buat finance. Macam kalau konsep finance lah, macam kita pajak gadai, macam kalau dekat pajak kedai pajak biasa, saya ada gold, saya pergi kat kedai pajak, saya kata okay, this is my gold, I nak
Dan kedai gold bagi Gadaian gadai. So kedai gold bagi saya 70%. And saya Betul. faham saya memang ada gold bar kat situ. But Betul. dalam kes ni, adakah Quantum masa dia beli gold bar yang 1 kg, contohlah 4 kg punya gold bar, dia beli 4 kg, dia beli guna duit dia ataupun dia memang just book dekat bullion bank tu macam tak, dia kena ada physical on the spot. Emas ni barang-barang ribawi, dia kena spot harga dan kena ada barang dia. Okay, faham. Kalau you kata tadi dia beli barang, okay, contoh dia beli barang, contoh dia dah beli dengan harga 1 million. Contoh tadi, Quantum beli, okay, I bayar kat dia, dia ambil duit Quantum, dia ambil duit I yang 1 million, dia beli gold bar. Now dia dah bayar dah duit gold bar yang 1 million. Tapi dia pula ada pula capacity untuk bagi saya 850,000. Means dia ada dua double. Macam mana tu? Bukan macam tu lah. Macam mana? Okay, bila dia dah beli emas, okay, emas tu milik siapa sekarang? Okay, emas tu milik saya lah sebab saya dah beli. Milik Wati kan, bukan milik QM. Wati betul. Sekarang bagi balik semula emas milik Wati tadi kepada QM. Okey. Jadi QM dah dapat emas Wati tadi, dia bagi jadi Wati meletakkan emas Wati yang 4 kilo tadi tu dekat QM. So QM bagi pembiayaan 850,000. Dengan cara Wati mencagarkan emas Wati yang 4 kilo tadi. Sekarang ni Wati ada hak tak lagi dekat emas tadi? Adalah tak ada. Tak ada hak. Bila you gadai, hak tu dekat Quantum Metal. Oh, okey, faham. Hak tu dekat Quantum Metal. Tapi sebenarnya di arah lu pun kalau emas naik, kita punya bayar kurang. Kita punya boleh letak upah simpan. Tapi kalau kerana spread kita tinggi sangat dekat emas fizikal, jadi susah dan upah simpan kita pun tinggi, jadi susah untuk nak cover balik. Tapi di QM upah simpan kita rendah. Upah simpan kita 3.5% saja. Dan yang paling best, kita boleh nampak pula pergerakan harga emas sebab kita masih nampak dalam sistem kita. Walaupun emas tu bukan kita ada hak dekat emas tu. Jadi boleh kerana kenaikan emas tu kita nampak, jadi kita boleh kontrol pada waktu bila kita nak buat termination ataupun tembus semula. Contohnya emas naik harga kepada 300. So sekarang ni jadi pada harga dia 1 juta mungkin dah jadi 1.3 juta. Waktu tu kita rasa kita ada kontrol. Tapi kita tak ada hak dekat emas tu, kita cuma ada kontrol saja. So kita rasa kita nak terminate. Kita rasa kita nak terminate. Nah, bila kita decide nak terminate, maksudnya kita menyerahkan emas kita tadi tu kepada Quantum Metal. Jadi bila kita nak serahkan kepada Quantum Metal, ambil emas tadi tu, dia akan tengok balik pada harga semasa. Oh, harga semasa sekarang dah jadi 300 1 gram, jadi dah 1.3 juta. Jadi tadi you dah ambil 850,000, jadi saya akan tolak 850,000 ni, ada balance lagi 400,000 contohnya. Ada balance 400,000. Tadi upah simpan you dah letak sini berapa tahun? 2 tahun. 3.5% 2 tahun. Okey, saya akan tolak lagi let's say lah 60,000. So saya akan ambil upah simpan 60,000. So balance ni ialah you punya. Okey, Tuan Hassan ni saya dah faham yang tu, tapi cuma dalam konsep ni means bila saya pulang balik tadi duit yang bila Quantum dah memiliki gold bar saya, now dia cagarkan gold bar saya dan dia bagi saya finance duit. Betul? Betul. So itu yang saya kata, maksudnya ada orang tanya banyaknya duit Quantum dia boleh finance kita. So macam mana dia boleh dapat duit tu untuk finance kita? Kenapa dia tak nak tanya dekat GAE? Kenapa macam mana kalau orang tanya ada juga, 1 juta? Dia tanya juga. Macam mana Quantum Metal dapat 9 juta lagi? Daripada mana? Banyak betul duit Quantum Metal. Orang. Macam mana Tuan? Okey. Quantum Metal ada facility dengan Bullion Bank. Faham. Dia beli emas dekat Bullion Bank, cash. Bullion Bank bagi dia emas. Same time dia pun buat gadaian di Bullion Bank. Bullion Bank tadi, dan dia dapat duit. Duit yang dia dapat tadi, dia bagi balik kepada Bursa Suk Asila. Bursa Suk Asila tukarkan kepada komoditi. Mungkin minyak sawit, harga apa ke, biasanya minyak sawit lah. Kalau dekat Malaysia banyak minyak sawit, dia tukarkan kepada minyak sawit. Dia minyak sawit tadi tu dia jual kepada mana-mana peserta yang nak beli emas ni tadi, tanpa dia sebut harga. Kemudian peserta tadi jual balik semula minyak sawit tu kepada Bursa Suk Asila, dan Bursa Suk Asila bagi orang tu tadi duit. Duit orang tu dapat tadi bagi balik kepada Quantum Metal untuk ditukarkan kepada emas, untuk dibeli kepada emas. Okay, that's why lah baru-baru ni kalau kita tengok
GAE kali 5. Quantum metal haram, bukan, tak benarkan untuk kenaikan pangkat dealer, betul? Betul. Sebab ada tak tahulah mangkuk daripada mana datang ke orang-orang multi level ni masuk ke dalam quantum metal ni, dia nak cuba buat money game. Saya ada 30,000, saya beli GAE kali 5, saya naik pangkat jadi dealer, hari yang sama saya jual balik semula 30,000 tu. Rugi-rugilah 5,000 tak ada masalah. Jadi saya naik dealer. Apa jadi kepada sistem tadi tu? Quantum metal dah pergi ke bullion bank, dah ambil emas tadi cagar, jual balik Kacau semula. bilau. Jadi kacau bilau. Dia I kacau see. bilau. Bullion bank tanya quantum metal, you all ni nak buat bisnes ke macam mana? Baru hari ni beli, dalam keadaan rugi pun you all dah jual. Jadi benda tu terpaksa diberhentikan untuk menyekat benda-benda macam ni lah. Sebab proses dia panjang. Takkan orang simply boleh jual beli pada waktu rugi. Itu dah antara perkara-perkara yang terpaksa dielakkan. Okay, dah terjawab dah. Okay. Thank you so much. Okay. Lain-lain, kita ada 140 orang. 139, ambil gambar sikit. Bahan bukti ni yang masuk dalam Facebook. Ada apa soalan lagi tak? Nak tanya? Okey, kalau tak ada apa-apa, saya nak ucapkan terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, kepada tuan-tuan yang sudi hadir pada malam ni. Okey. Saya punya staff ada letakkan link YouTube ni. Link YouTube Tim Gila Mas ni memang semua saya punya kelas akan direkod dan dimasuk ke dalam YouTube channel kita. Jadi tuan-tuan boleh tengok balik semula lah kalau ada mana-mana yang tak faham. Ya, ada recording Fisha. Nanti boleh tengok balik dalam kita punya YouTube channel. Ada Tim Gila Mas tu, dia ada letak link tu. Staff saya dah ada letak tu. So, bila-bila masa boleh tengok, boleh fahamkan balik semula. Okay? So, itu saja daripada saya. Saya dah cuba sedaya upaya saya untuk memberi kepahaman kepada tuan-tuan. Dan insyaAllah kalau ada apa-apa masalah, boleh je tanya saya anytime, insyaAllah. So, itu saja daripada saya. Yang mana baik semua datang daripada Allah. Salah dan khilaf tu mungkin daripada kelemahan saya dalam kelemahan dalam berbicara dan juga kekurangan ilmu saya. Saya nak minta ampun dan maaf banyak-banyak. So, saya sudahi dengan tasbih kepada surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak cuti sekolah ni bising je. Okay, terima kasih semua. Saya tutup. Assalamualaikum.